Nama saya Aina Farhana binti Muhammad Ali. Saya Fakira Izzati binti Kamarul Samai. Nama saya Haris Izzat bin Izzazul Hisham. Nama saya Muhammad Nur Irfan bin Nur Azab. Berpijak pada bumi yang nyata, kita kini berada dalam dunia revolusi industri keempat yang mula memperkasakan aspek kemahiran dalam bidang pendidikan. Maka, persoalannya adalah dengan lambakan penawaran kursus akademik dan kemahiran dari pelbagai institusi pendidikan awam maupun swasta, yang mana lebih berkeperluan pada masa kini dalam negara Malaysia pula sedang mendepani era pasca COVID-19. Isu yang berkaitan dengan kegusaran individu terhadap kebolehan pasaran kerja sering diperkatakan di kalangan masyarakat Malaysia. Persoalannya adalah apabila mereka telah memilih untuk membuat keputusan untuk menyambung pelajaran, isu tersebut akan timbul di mana banyak perkara yang telah mempengaruhi para pelajar dalam membuat keputusan. Ini sikit sebanyak akan membuatkan masyarakat mendengar nasihat yang tidak tepat dan kesedaran masyarakat juga tidak akan terbuka terhadap sesuatu perkara yang lebih baik. Impak yang pertama ialah ibu bapa memandang remeh aspek pendidikan kemahiran. Hal ini kerana ibu bapa mempunyai pandangan negatif atau serong yang mana mereka berpendapat pendidikan kemahiran ini tidak berprestij seperti pendidikan akademik yang lain. Oleh hal yang demikian, mereka akan menghalang anak-anak mereka daripada menyambung pengajian dalam pendidikan kemahiran. Impak seterusnya adalah dilema dalam membuat pilihan untuk melanjutkan pelajaran. Dilema yang dihadapi oleh para pelajar boleh berlaku dalam pelbagai situasi. Contohnya seperti dilema dalam memilih kursus yang ditawarkan, reputasi institusi pengajian, faedah dan insentif yang akan diterima. Dilema telah mendorong para pelajar untuk berfikiran bahawa dengan bekerja lebih menjamin kehidupan mereka. Namun demikian, para pelajar perlu sedar akan kepentingan menuntut ilmu dan menyambung pengajian dalam apa jua bidang yang mereka minati. Ketika Malaysia mula berada dalam dunia revolusi industri keempat, pertambahan bilangan graduan sahaja tidak mencukupi tanpa diseimbangkan dengan bilangan graduan dari sektor kemahiran semasa yang diperlukan oleh pihak industri. Maka, salah satu objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti keperluan dan permintaan semasa dalam pasaran buruh, sama ada graduan dari bidang akademik maupun kemahiran lebih berkeperluan pada masa kini. Objektif seterusnya adalah untuk membandingkan kelebihan dan juga kekurangan pengajian dalam bidang akademik dan kemahiran. Hal ini demikian kerana para pelajar lepasan SPM memerlukan gambaran yang jelas tentang hala tuju mereka selepas meningkat di usia mereka ke 18 tahun. Kekeliruan yang bermain di fikiran para pelajar, ibu bapa dan penjaga adalah fokus utama untuk diselesaikan. Di samping itu, matlamat kertas kerja ini adalah untuk mengkaji peranan institusi pendidikan dalam melahirkan graduan berkebolehan akademik dan kemahiran. Serta kita akan membuat perbandingan antara institusi pendidikan akademik dan kemahiran dan mengenal pasti laluan pengajian yang bersesuaian dengan cita-cita pelajar. Dalil Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-43 ini menceritakan tentang apa-apa sahaja peristiwa atau perkara yang berlaku. Hanya orang berakal yang dapat memikirkan perumpamaan daripada dalil atau peristiwa tersebut. Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, kita perlulah mencari ilmu di mana pun, dalam apa cara sekalipun dengan tujuan utama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu merupakan amalan yang amat terpuji, tambahan pula ia merupakan tuntutan dan kewajipan terhadap setiap insan. Melalui hadis ini dapat diceritakan bahawa sesiapa yang berusaha untuk mencari ilmu akan diturunkan rahmat, ketenangan dan keberkatan kepadanya. Justru itu dapat disimpulkan bahawa semua orang wajar berusaha untuk menuntut ilmu, tidak kira apa jua jenis ilmu selagi ia bermanfaat dan mendatangkan faedah dalam kehidupan seharian. Antara pendapat tokoh sarjana Islam yang masyhur ialah Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahawa jika kamu tak tahan menanggung penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Maka tuntutlah ilmu walaupun susah kerana hasilnya lumayan dan tiada ilmu yang sia-sia. Ilmu diperumpamakan sebagai cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan seseorang manusia. Anda tiadanya ilmu, maka gelaplah perjalanan kehidupan seseorang itu. Kepentingan menuntut ilmu ini juga turut disokong oleh sarjana barat Immanuel Kant yang menyatakan ilmu bertujuan untuk menyampaikan manusia kepada taraf kesempurnaan yang semaksimal mungkin. Kebolehan media sosial sebagai satu platform untuk perbincangan oleh pelbagai lapisan masyarakat perlulah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Antara cara untuk memanfaatkan penggunaan media sosial adalah dengan menjadikannya medium utama untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang berfaedah. Misalnya dalam
kajian kertas kerja yang bertajuk Epistemologi Akademik versus Kemahiran dalam Norma Baharu. Mana keutamaannya ini, kami telah memuat naik sebuah video di YouTube. Isi kandungan video ini merupakan hasil dapatan kajian kami tentang perbezaan bidang akademik dan bidang kemahiran dalam pelbagai aspek seperti kandungan pembelajaran, kebolehpasaran dalam industri dan juga fleksibiliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pelajar lepasan SPM dan juga ibu bapa dalam membuat keputusan yang sebaiknya. Seterusnya, kami mencadangkan agar pihak sekolah mengadakan ujian inventori minat dan kerjaya terhadap pelajar. Melalui ujian ini, pelajar dapat mengenal pasti kecenderungan minat dan kerjaya mereka, seterusnya membantu mereka untuk membuat pilihan perjalanan pendidikan dan cita-cita. Tujuan untuk menganjurkan karnival ini adalah untuk memperkenalkan kepada para pelajar tentang pelbagai cabang yang ditawarkan oleh universiti dan kolej di seluruh Malaysia. Karnival ini juga akan menyediakan kemudahan untuk para pelajar untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan proses yang perlu dilakukan untuk membuat permohonan untuk menyambung pelajaran. Selain dapat membuka minda dan menambah pengetahuan, para pelajar juga dapat meningkatkan kemahuan mereka dengan terus komited untuk melanjutkan kepelajaran. Pertama, bagi hasil kajian ini ditujukan untuk buat para pelajar. Tidak dapat dinafikan, proses pemilihan dalam memilih laluan selepas SPM amat menyulitkan buat mereka. Oleh hal yang demikian, hasil daripada kajian ini akan disasarkan kepada para pelajar agar sedikit sebanyak dapat membantu semasa proses pemilihan mereka. Kedua, bagi hasil kajian dapatan ini akan ditujukan kepada ibu bapa. Saban hari, pendidikan kemahiran vokasional menjadi amat penting bagi memenuhi keperluan industri negara. Malangnya, pada hari ini masih terdapat ibu bapa yang memandang rendah terhadap pendidikan kemahiran. Hal yang demikian, hasil dapatan kajian ini juga akan disasarkan kepada ibu bapa agar dapat memberi kesedaran kepada mereka tentang kepentingan pendidikan kemahiran pada masa kini. Sasaran terakhir bagi hasil dapatan kajian ini ditujukan buat masyarakat. Hal ini adalah kerana mereka berpendapat bahawa pendidikan kemahiran hanya untuk memenuhi keperluan bagi pelajar yang kurang cemerlang. Hal yang demikian, hasil dapatan kajian ini juga turut disasarkan kepada masyarakat agar dapat menghapuskan stigma negatif terhadap pendidikan kemahiran pada masa kini. Beralih pula kepada bahagian kreativiti, di bahagian ini kami telah menghasilkan sebuah video solusi berdurasi 9 minit dan dimuat naik di platform YouTube. Jadi, inilah serba sedikit paparan di dalam video tersebut. Seterusnya, ini merupakan maklum balas dan komen positif yang kami terima daripada video solusi yang telah dimuat naik di media sosial. Hal ini telah menunjukkan kebersanan objektif yang kami hendak capai, iaitu untuk menyebarluaskan maklumat berkaitan perbezaan pendidikan kemahiran dan juga pendidikan akademik. Akademik dan kemahiran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh itu, isu kegusaran individu akan berkurangan apabila kita bersama-sama mengambil langkah yang proaktif demi menyebarkan maklumat yang lebih tepat berkenaan dengan bidang kemahiran dan juga akademik. Jadi, para pelajar harus berhati-hati semasa memilih bidang yang sesuai dan ketahuilah bahawa usaha seorang pelajar tersebut akan menentukan masa depan mereka dan bukannya dengan pihak lain.